kita kena gelok. Tapi kami di negeri Terengganu, pada saya sebagai Timbalan Pengurusi MPN Negeri Terengganu, melihat kita nak gelok ni sebenarnya tak ada bajet. Kita tidak ada bajet nama. Tapi kalau kita buat lagu ni, kalau ramai hadir, Ama boleh hantar kepada menteri-menteri yang berkenaan bahawa kita nak gelok, tapi kita tak ada bajet. Kalau nak kehadiran kita lebih pada macam ini, kehadiran kita, menteri akan tengok, kalau kita buat betul-betul, kita boleh minta maaf. Pasal kemungkinan kita dalam kepala amal ni, menteri nak tengok kita buat kerja dulu. Pasal input kepada menteri, terutama sekali kepada presiden kita, PMF, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia nampak kerana ni, bila tanding kalau sama. Bila PRK pamer baru kita kalah. Bukan kita kalah. Allah tak. Kami menggambarkan bahawa kerajaan tempatan dia bagi-bagi. Kalau kita tengok PSS nasi, apa dia patu yang mantul dia bagi. Tapi rakyat Terengganu masih menolak. Apa yang kita ada? Kerana itu bila terbiar lagi. Jadi seolah-olah kecewa. Kita mau berjuang dibagi apa-apa, bagi patu yang kamu dia apa, bagi apa duit, membangun dia apa, bukti masih ada pas dan boleh kata kita tahu apa kita buat pas dalam ini dan apa kita buat boleh kata lagi. Kalau mereka ada juga duduk jaga juga lah takut. Buat macam-macam langkah. Langkah Dubai, langkah macam-macam lah. Akhir-akhir ni betul bisa kita kata langkah cokit. Sebab jadi kita panggil langkah-langkah ni sebenarnya nak menyelamatkan beberapa individu. Dia PMA kata sumberkan oleh mahakan. Untuk bala milik rakyat. Jadi lah ni mereka ni takut. Jadi macam-macam. Nak jatuh kerajaan. Baru ni bulan 8, baru ni 31 bulan 8 dia kata nak jatuh kerajaan. Tapi tak jatuh juga. Jadi itulah keadaan-keadaan. Dia kita rasa kita kena pakat Ambo sebagai Timbalan Pengurusi Negeri mengambil satu langkah baru. Saya buat gini ni walaupun kecil, kita bagi kecil, tapi sambut setiap hari. Ambo hantar ke negeri, jumpa dengan menteri. Saya buat di masjid ni sebagai satu contoh untuk cabai-cabai apa ni kawasan-kawasan. Jadi kita lebih dulu kan. Jadi saya tidak kerja panjang. Jadi saya persilakan Al-Fatih Ustaz bagi sedikit apa ni tazkirah tadi. Maksudnya tazkirah ni saya bagi dalam tajuk Ustaz. Islam yang macam mana kita sebut? Islam ikut Nabi ke? Islam ikut Nabi. Pasal kita baca gini, contohnya ada satu cerita kita bawa. Ceritanya ada seorang budak ni dia semangat. Semangat apa dia? Dia semangat dengan Islam, dia nak ambil bakar sebuah pusat disko, pusat disko. Jadi dia kata, orang yang buat tempat disko untuk tenari, untuk ambil gambar itu buat maksiat. Jadi dia nak dibakar tempat maksiat. Dia bawa api, dia bawa api, jumpa dengan seorang pelaku. Dia banyak pelaku, aku nak bakar. Orang buat maksiat di kampung kita. Ulama ni, orang yang faham, orang yang mengaji, dia tanya pun nak bakar, pergi bakar tu bakar. Bila bakar, pusat disko, apa kena pada orang yang ada disko? Orang ni akan masuk contoh tak masuk kan? Oleh kata tu dia masuk neraka. Jadi kalau orang ni masuk neraka,
Apa kita kan saya sebagai ulama? Kita ulama nak masuk oleh contoh. Tapi waktu tu Nabi, waktu Rasul nak bagi petunjuk supaya kita ni boleh jadi ahli syurga. Jadi kalau kita pergi Makkah, nak suruh pakai baca mereka. Jadi kita tunggu Nabi, kita tunggu Iblis. Ini lah. Jadi barulah dia faham bahawa Nabi supaya kita nak suruh orang ni Nabi. Dan mana Nabi ikut Nabi kata maju tu, ikut perbuatan Nabi. Kalau kita kata sunnah Nabi tidak kata Nabi kecil saja, tidak kata pakai sunnah saja, pakai jubah saja, tapi apa pun itu perbuatan Nabi buat. Contohnya Nabi tidak maki orang, kamu bukan itu ya? Ada kalau Nabi nak maki bapa oleh saja, Nabi nak dengan pemimpin baik, sehingga nak jatuh hukum tu Nabi tidak jatuh orang Cina gitu pun Nabi aku Cina Nabi kata mu balik dulu mudah dengan dulu balik dulu jadi siapa sehingga orang itu lahirkan baru Nabi jatuh. Jadi Islam bukan agama memukul, Islam adalah agama mendidik. Bahasa saya lepas itu Guru kata faham dua jalan. Satu politik, yang kedua dakwah. Tapi lah ni dakwah adalah banyak politik. Masa saya sampai faham itu politik dia kata tak. Faham terburu lain gitu. Faham di piano ni apa kata nak jadi politik. Apa maksudnya tidak kan? Jadi apa yang ada di macam apa dia apa dia jadi banyak lepas kita saya sebagai pada kita bagi kita sedikit bagi pemakai kita dengar nasihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah. Saudara pengurusi selaku ketua timbalan naskahnya hari jatuh kuasa, ketua wanita jatuh kuasa dan adik kakak yang dikasihi sekalian. Pertama, amba ucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri pada kita dan bersyukur pada pagi ini kita boleh bertemu petang dalam majlis yang diajar oleh ketua cabang kita. Tujuan kita ialah untuk mengeratkan ukhuwah persaudaraan sama-sama kita. Kerana nak buat kerja buat apa pun, kalau tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa persaudaraan, maka sepertilah kemajuan yang tak ada ruh. Besar lagu mana pun, dia tak ada gerak sebab tak ada kasih sayang. Alhamdulillah, majlis umpama ini walaupun kecil, tetapi ia punya roh untuk mengikat kasih sayang sama-sama kita. Alhamdulillah, hamba bersama pada pagi ini atas tugas hamba sebagai da'i, sebagai orang yang nak menyeru kepada kebaikan, bukan sebagai bekas lalu. Sebab itu semua adalah laluan kita untuk mengajar orang kepada kebaikan. Tulis kita. Cuma nak ajar orang kepada kebaikan dengan tak ada kakak. Dengan ada kakak, mudahlah sikit. Kalau ada kakak, maka kita telah cari kakak. Tak ada kakak tak apa, kita akan terus berjalan. Dan minta maaf banyak
kalau tak bertemu dengan adik kakak pun dalam hidup banyak. Sebab ambo ni jadi sibuk dengan urusan budak-budak budak-budak kecil. Sebab itulah yang saya tengok. Pada muka-muka mereka ada harapan. Yang kena bina dia untuk jadi pemimpin akan datang, untuk membawa umat ini kepada Islam yang sebenar. Jadi betul cakap tadi kita, Islam yang sebenar. Oh, ada Islam tak sebenar pula. Islam yang sebenar pula. Dalam sembahyang kita dah sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa makna jalan lurus? Artinya datang kata al-Islam. Islam. Jadi kita nak minta semua, kita nak Islam mengikut jalan yang lurus. Ahli tafsir kata jalan lurus artinya siratus sawa, jalan tengah. Siratul mustaqim ni jalan tengah. Sini ada kampung tengah. Jalan tengah. Apa makna jalan tengah? Artinya jalan yang tidak menyeleweng sebelah halik kanan, tidak melampau di sebelah halik kiri. Kita nak ambil jalan tengah yang sekarang disebut sebagai wasatiyah. Wasatiyah ni maknanya menjadi orang yang mengambil jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu orang Islam ni sebagai umat yang duduk tengah-tengah. Artinya jangan melampau pada mana-mana pihak. Kalau kena jalan ke tengah, jangan masuk pagi ada tu, jangan masuk pagi ada ni. Itu makna jalan tengah. Kalau kiranya kita terlajak masuk pagi ada ni, kita akan aksiden. Masuk pagi ada ni, kita akan aksiden. Jadi ada dua benda yang melampau yang menyebabkan kita ni terpesong daripada jalan tengah. Yang pertama namanya tafriq. Tafriq maknanya berdoa lalu di sebelah tak saya buat. Tak saya buat. Orang suruh semaya tak saya semaya, orang suruh orang pergi baca Quran tak saya baca Quran. Itu namanya kita ambil jalan masuk jalan kari. Bukan jalan tengah. Sebab itu nama melampau. Apa tak saya buat? Kita ni hamba Allah. Tuhan beri makan, beri minum, beri udara, beri bumi, beri macam-macam. Kapan nak semaya pun tak boleh. Jadi nama Islam, tapi kita jalan ke dalam pagi. Iaitu tak buat hak Tuhan suruh, hak Tuhan wajib. Maka itu bukan Islam yang sebenar. Ramai takbir, semaya subuh tak lama. Takbir, masuk semaya jemaah, lillah. Itu hak yang berlaku pada anak-anak muda kita tak ni. Pusing kita. Apabila mereka rasa mereka dalam perjuangan, tapi hakikatnya mereka tidak duduk atas siratul mustaqim. Mereka berdoa, tak buat apa yang suruh. Kita ajak bayi mengaji, tak saya mengaji. Lupa pula kita wayak dia gitu, tak saya mengaji. Dia nak bermain hak semangat dia. Itu bukan Islam yang sebenar. Yang kedua ni ifrat. Ifrat ni makna berdakwah sebelah buat. Dakwah sebelah lagu mana? Buat benda tuan tak suruh pun dia kata inilah Islam. Melawak itu Islam. Kenapa kita kena melawak? Dalam perjuangan Islam ni kita kena melawak. Kita lolok ke tu? Dia kata itu fatwa. Boleh berlawak dia kata kerana perjuangan Islam. Apa dia kata tu? Itu semua kita tahu belakang. Kadang-kadang orang nak susu. Dia kata boleh berlawak. Itu ajaran Syiah, bukan ajaran Islam. Syiah ni dia jadikan sebahagian daripada Islam dia iaitu geti berlawak. Orang sekarang ni artinya orang sekarang ni guna geti kecek politik. Apa makna kecek politik? Kecek berlawak. Kecek tu pelik. Itu bukan Islam. Kalau dalam perang tak apa. Dalam perang ni tolok perang tak apa. Ini sama-sama sama-sama orang Islam. Bukan dia berlaku. Sekali kau tu, sekali kau ni. Dulu dia royak. Wajib kita undi DAP. Jangan dulu. Kita duduk ikut daerah. Sama-sama ni. Pergi mana ni. Masa berlakunya pilihan raya. DAP jadi calon. Kita dikatakan. Wajib. Pahala ni. Tapi harbi. Macam-macam lah bodoh. Dia kata, guana kita. Ni guana kita. Dia kata wajib berlawak. Dia kata boleh berlawak dalam agama. Kata agama. Apa bukan Islam sebenar ni? Bukan Islam sebenar.
Boleh faham dah tu? Bukan Islam sebenar dah betul. Jadi ayuh hadirin, Islam sebenar iaitu jangan berdoa di mana-mana pihak. Jangan berdoa tak buat hak Tuhan suruh. Jangan berdoa betul hak Tuhan tak suruh pun kita nak buat juga, nak wajib juga. Kita jadi Islam saja tak jadi. Kita nak kena bubuh dasar perjuangan kita Islam. Adakah kalian sekalian, apa kita sebut la ilaha illallah, cukup dah. Dasar kita tu dasar kita. Tiba-tiba kita kata orang kata la ilaha illallah ni tak cukup lagi dasar. Dia kena masuk hati baru benar kena dasar. Itu sesat. Sesat. La ilaha illallah tu dasar kita. Kalau kita semaya, kita takbir Allahu Akbar. Lepas tu saja Allahu Akbar. Takbir pula kali kedua. Batal semaya kita. Takbir mula-mula batal dengan sebab takbir kedua. Dah mengucap 2 kalimah syahadah ni cukup dah dasar kita tu, dasar kita. Kena bubuh lagi, so dasar lagi. Dah. Dasar parti kita. Boleh batal Islam kena faham. Artinya kita tidak yakin kepada la ilaha illallah cukup. Orang kata la ilaha illallah tu tak cukup lagi. Dia kena bubuh lagi so dasar lain. Bunuh itu namanya melampau. Namanya melampau. Adakah kalian sekalian atas dasar itulah sebenarnya. Macam dah kita kata, kita lalu berlaku. Antara tujuan kita bersama dengan partner kita juga semangat nak istilah kagak kita tengok. Mula-mula belum daripada kita kelewat dalam kita dia buat baik sangka berkali. Orang-orang pira berkali, orang-orang dah faham, orang ulama dia faham berkali. Apabila kita duduk dalam damba ni antara orang yang terlibat dalam banner pemikiran orang ni, terdengar ceramah-ceramah dia, kita kata, weh, ambil Islam mana pula? Dia ada akidah Islam, ada lagi akidah perjuangan dia. Akidah perjuangan dia bukan ni. Kita kata apa bezanya? Boleh jadi kafir juga. Kalau ikut akidah perjuangan. Akidah tu ada 2 nak bayar. Dah lepas ni, akidah. Tak percaya, hamba ni di antara orang yang terlibat. Tapi hamba tak kerja lagu tu. Hamba dah pilih, kata sudah lah kerja awak ni. Yang buat Islam lagu tu semua. Itu bukan siratul mustaqim, bukan jalan lurus. Hamba duduk jalan kita tahu, bukan kita duduk pada tepi baru, tepi jalan, duduk jalan. Dan duduk pada tempat tarbiyah. Masa hamba jadi okey dulu, hamba pegang bahagian latihan. Ni, semua ni pusat bubuk semangat kat bawah hamba. Faham? Jadi kita pun dah tengok pelik ni. Pelik. Jadi adik kalian sekalian, itu bukan siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim iaitu jangan telajak di sebelah Islam lebih kepada hak Nabi suruh. Jangan jajak sebelah tak buat rasul Islam, jangan. Tak semaya tak apa semua sebiar. Ni bukan dia. Faham? Jadi Islam kita ialah Islam wasatiyah. Islam yang mana kita kena buat sepadan mengikut hak Nabi suruh. Hak ada dalam Islam. Dah nak faham lagu mana? Kita kena faham Quran, faham sunnah, kena buka kitab-kitab ulama. Kitab ulama, bukan panggil badinah ke ulama. Dr. Syekhul ni silap. Kalau pakai jubah, pakai serban, ulama selalu dah dia. Lepas dia nama pengurusi ulama selalu dah. Tu je. Kita kata ulama 100 ya. Serban berapa? 20 ya, 10 ya, cabut cukup 100 ya. Ulama. Faham tak? Itu ulama 100 ya. Jadi ulama ni iaitu mujtahid. Mujtahid ni makna orang macam Imam Syafi'i, orang macam Imam Ghazali, orang macam Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi. Itu nama ulama. Bukan hok bira jalan ni, hok jadian. Jenis gimana jadian ni ulama dah. Dok belawa antara akhir, nak bawa siapa? Ulama mujtahid, namanya ulama. Kena hormat ulama orang lagu tu. Jadi orang kasih sekalian. Jadi kita nak Islam yang benar. Kita nak goyak beberapa perkara penyelewengan. Yang pertama, gerakan takfiri, kafir. Duk kafir korang. Gerakan takfiri ini dimulakan oleh Khawarij. Khawarij ni zaman Nabi, zaman Sayyidina Ali. Kerja dia kafir macam. Orang lari kafir. Itu cerita dia. Itu Khawarij. Orang Khawarij ni payah kira. Saya Ibn Abbas kata,
Dia ni kalau pergi kawasan Khawarij, lebih baik dia mengaku dia ahli kitab daripada mengaku Islam. Kalau mengaku ahli kitab kafir, orang Khawarij dia boleh terima pula. Boleh terima pula pergi ngepeng untuk MCA di Tanjung Piai ingat tak? Ngepeng undi lah. Tapi hak Islam sama-sama Islam ni, Allah nya duduk kafir, nya duduk kritik. Jadi adik-kakak ni sekalian, itu gerakan takfir. Yang kedua, ghulu ni iaitu berdoa lalu. Dalam suatu hukum ni semua hak awak kerja berdoa lalu. Kalau takbir dia takbir, berdoa lalu. Nabi kata arbi'u, kamu kena sederhana, perlahan. Kerana yang kamu panggil tu, yang kamu sebut tu bukan Tuhan tuli, bukan Tuhan yang tak nampak, Tuhan yang maha dekat lagi maha mendengar. Tak ada dalam Islam orang tepi ke mana ada. Tak ada. Itu nama melampau. Ghulu, melampau. Lepas tu tunduk ke bola dia tu merata-rata siang malam. Saya tak boleh. Kalau awak tanya mana jaga Islam? Jaga Islam mana? Oh, ada bulan tu. Habis mana ada? Zaman Nabi jaga bulan. Hari kan dia namanya ghulu, berdoa lalu. Tak apalah masa nama ni lah. Tapi berdoa lalu, duk bocornya apa semua biar apa benda cerita. Jadi itu nama ghulu. Yang ketiga namanya ta'amuk. Ta'amuk ni maknanya korek selubat. Artinya hak dia nak juga dia korek juga. Akidah. Kita kata akidah ni gapo? Iaitu jangan pisah politik dengan Islam. Dah hal lain bukan akidah ke? Masalah kenal Allah, ngaji, tauhid apa sebagainya. Ini cara tu. Akidah. Dah korek lupa tulah kita kata demo digeduk. Gelar lalat tu. Kau boleh tu nama telaga buruk. Faham tak? Ajar Islam cara telaga buruk. Lepas tu dia tepik. Oh, dia bunyi suara dia. Orang kata orang pakat kata gitu belakang. Walhal awak dia yang katanya. Dalam kitab tak ada. Oh, dia kata ulama kata belakang. Ulama awam-awam je. Dalam kitab belakang tak ada. Oh, dia kata ulama semua sokong. Siapa awam-awam je. Pergi luar negeri sakit semua orang kata. Orang kata gerakan dajjal. Faham? Mesti boleh lah kata. Jadi adik-adik sekalian, itu nama ta'amuk. Yang ketiganya, yang keempatnya gerakan irhab. Irhab ni maknanya ugu orang nak suruh orang takut. Kerjaan dia orang-orang duduk senang-senang dia jadi gelisah. Oh, tak apa. Kali jatuh kerjaan. Confirm jatuh kerjaan. Bulan 8. Dah habis lagi bulan 8 ni. Tahun 2003. Dah habis lagi 2003 ni. Ni. Menteri Besar sudah kata confirm mana? Dah apalah kita kata hak takdir tu boleh berlaku dah. Kita boleh reda berlaku. Tak ada. Takdir boleh reda berlaku. Tapi buat nakut korang sabar narak pelabur nak mari pun berasa rusi. Sabar narak orang nak meniaga pun susah. Itu nama irhab. Maknanya dia bawa berita yang menyebabkan orang jadi gelisah sana gelisah sini. Akan jadi gini. Islam terancam. Berapa. Walau tak ada gapa-gapa. Mungkin semayang apa tak ada masalah. Itu nama irhab, gerakan irhab. Yang kedua namanya gerakan taksir. Taksir ni maknanya kosir lah. Dia tak cara dah Tuhan Raya ni dia kira nak bawa pahala dia ya, pesen dia. Jadi adik-adik yang dikasih sekalian, itu semua adalah merupakan jalan-jalan yang menyebabkan kita jatuh dalam parit. Yang menyebabkan kita ni lari daripada siratal mustaqim, jalan lurus, jalan benar. Adik-adik sekalian, jadi kita ni nak duduk atas jalan dulu. Hamba raya teruskan untuk jangka pendek kita, jangka panjang kita nak masuk syurga tak? Jual kita nak masuk syurga betul tak? Itu jangka panjang. Jangka pendek kita, perjuangan kita nak kekalkan kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Siapa Anwar Ibrahim? Orang kenal tak daripada muda apa kepada learning. Ambo ikut dia daripada universiti, daripada ngaji sekolah. Mula-mula nama dia timbul masa ambo sekolah, kita ada 5. Faham? Kemudian masuk universiti, kemudian sabar learning. Nada dia, ajakan dia, suara dia, vision dia, visi dia, apa benda serupa. Tak ada beza sikit apa. Kalau dia wayak dulu dengan wayak lain. Itulah orang
yang sebenarnya mereka dia buat bukan secara kebetulan, bukan nak menunjuk orang, bahkan itulah perjuangan yang sebati dengan dia. Bahawa kata cerita lewat berapa adik-adik sekalian, benda tu kita boleh faham lah atas dunia ni. Benda tu kita pun dah tahu. Jadi kita suruh Tuhan. Suruh Tuhan, habis selesai masalah. Aku suruh Tuhan, dan Tuhan tak suruh aku korek benda. Tetapi yang wajib kita bersama-sama ialah kerana apa yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ni jelas. Kita minta kalau sekiranya orang nak bincang apa benda hak Anwar Ibrahim pernah bawa. Islam Madani. Bukan Islam Madani. Negara Madani, Malaysia Madani. Gapo. Kita bakal bincang. Di mana merangkum dalam dia tu ialah piagam Madinah, iaitu macam mana Nabi dia mula buat band negara Islam di Madinah. Jadi semangat orang ada itulah yang dilumati, kemudian direngkaskan, itulah nama Islam Madani. Adik-adik sekalian, kalau dulu kita semangat dah, masa tu kita tak ada pemerintahan lagi. Dan orang nak mereka tu dah tahu lagi hala nak bawa emas. Sekarang ni kita fikir sudah menang. Dan orang yang jadi nakhoda kita ni jelas. Tak usah dengar lah orang berkacau berapa. Bagi orang yang kenal, yang dekati jelas. Ada tuju jelas. Para ulama seluruh dunia pun telah memberi sokongan. Seluruh dunia beri sokongan. Adakah yang sekian? Baru ni mari Syekh Ali Jumaat. Hamba jumpa dengan budak-budak Mesir, budak ngaji Mesir. Oh, dia kata tak kena kaya. Dia duduk Mesir nak temu dengan ahli Jumaat ni, tak kena kaya. Payuh. Tiba-tiba dia mari atas undangan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata mari. Maka dia mari. Nak royak ikatan dia. Bukan jalan-jalan orang. Nak banding ke dengan orang marah dengan ahli Jumaat. Aduh, kata demo ni mata puluh sungguh. Banding. Adik-adik yang dikasih sekalian. Dan hamba ikut seluruh ucapan ahli Jumaat. Hamba ikut. Dan hamba melihat bagaimana pengharapan ahli jamaah untuk melihat apa yang difikir oleh Anwar ni menjadi kenyataan. Dan rakyat Malaysia kita semua ni menjadi sebagai pendukung kepada perjuangan besar. Bukan untuk kita saja, seluruh dunia nak buat tu guru nanti lagu mana cara nak susun royak seni, nak Islam sabar masa tak boleh. Tapi seluruh dunia tengok langkah-langkah yang dibuat oleh Anwar tu, mereka percaya, mereka ada harapan. Semua nak tunggu tengok adik-kakak ini sekalian. Jadi hamba nak ceritanya dan biarlah kita letak perjuangan kita bukan hanya pagi, bukan hanya untuk rakyat Malaysia, bahkan untuk Islam dan untuk umat Islam seluruh dunia. Tak sadar dunia lah dengan gebor-gebor halus yang sengaja dibuat, sengaja dibubuh tengah jalan, seperti Abu Lahab yang bubuh gebor-gebor tengah jalan ketika Nabi nak ajak kepada la ilaha illallah. Tak usah peduli. InsyaAllah pertolongan Allah akan datang dan insyaAllah kita boleh kekal dalam masa 5 tahun ni. Anwar kata dia akan membina negara kita ini sehingga dikagumi di seluruh Asia. Sekarang ni pemilik Asia, seluruh Asia sudah melihat macam mana perkembangan ekonomi kita. Ni duk cerita bahaya mahal lah apa. Tak mahal-mahal pun. Dah. Tanya Toki Ayan. Dulu kerajaan subsidi subsidi 80 sen sekor ayam kepada orang yang ada geban ayam. Bukan ada buat bayar ni hak besar lah. Lepas tu ayam tu hak dia bela dia pergi jual Singapura. Dia boleh 80 sen berdala kocek. Anwar kata tak boleh. Kita akan beri subsidi kepada orang kampung. Orang kampung. Tarik. Oh, dia marah tarik subsidi. Ayam akan jadi mahal. Dah mahal-mahal tu. Sebab selama kening, subsidi tu dikau oleh puak-puak atau polong dia. Bukan rakyat banyak. Sekarang ni turun tangan rakyat. Kena rakyat molek. Kena rakyat kepada orang kampung bila kita. Turun dalam poket demo. Selama kening dia turun atas angin boleh kepada token-token besar. Itu gaya pengurusan ekonomi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adik-adik sekalian, hamba ni semangat dah semangat kecil dah. Tapi dia suruh nak ajak orang
jauh-jauh kita marah ke ketua wanita kita. Saya lagi dah. Dia pertama banyak sangat dia punya tahu kaki dia jadi pengelabu budak-budak kita pun kita nak insya-Allah dalam masa yang dekat kita harap budak-budak ni lah budak-budak ni akan turun ke medan dan akan akan meneruskan kelangsungan perjuangan kita. Sebab agak kau tua-tua ni macam-macam dah budak-budak. InsyaAllah. Itulah harap abang. Jadi Amba doa semua semoga perjuangan kita diberkati oleh Allah dan semoga kita ni semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bertemu atas dunia ni tak apa bentar ya. Kita nak temu di hari akhirat. Nak temu ketika mana kita disoal membuat gapo untuk umat. Maka kita kata kita tak ada gaya dah, kita nak buat dah. Lagu ni je kita boleh. Masa-masa orang jepuk mari kita mari. Masa-masa undi kita pun undi. Kita tahu benda tu hala tuju yang benar. Jadi mudah-mudahan ada jawapan. Dah kita jawapan dah tahun bahasa kepada dia tak boleh. Kita orang Islam ni tak boleh ambil sikap nak bawa hal masing-masing. Kita kena fikir bersangkutan dengan hal umat kita. Adik-adik sekalian, jadi yang bawa tak silah nak kerja panjang-panjang pada pagi ini kadang kasih kita pendek. Sama-sama kita ni kasih sayang mesti kita bina boleh. Kok teki halu-halu tu kita kasih kira sebabnya kalau kira hari ni kita tak boleh nak terima orang dengan sebab dia ni ada kelemahan. Orang pun tak boleh terima juga banyak kelemahan kita. Jadi kalau duduk main, duduk showcase kelemahan, maka beratlah kita. Jadi kita gabung kekuatan kita yang ada. Orang reti ko agama mu jalan. Orang reti pentadbiran mu jalan. Orang reti nak selesai, nak reti belaka, maka kita kata menanglah kita. Dah, bagi kita sepakat molek-molek insya-Allah. Allah berkati perjuangan kita yang pendek ini dan yang serba kekurangan ini, dan Allah sampaikan kita kepada matlamat bahawa setiap pengorbanan kita ini mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'jur insya-Allah, diberi ganjaran insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya pun naik semangat. Pasal apa ni tepat sebagaimana saya siap minta di Ustaz tadi. Lanjut istilahnya bagaimana? Allah ni yang perlu ada ni. Istilah Nabi. Jadi saya rasa alhamdulillah, saya rasa selain pada kita berapa makan pagi, cuma pada pagi kita dapat rezeki yang kita pagi. Tak ada kata mati, tak ada kata-kata lebih teruk, tapi memperjelaskan hal itu dia sebenar. Kita tidak berlatar dulu nak makan dan nak makan itu gitu ya. Kita ada apa panggil ada vision. Kita duduk atas dunia ni, kita nak memakmurkan dunia. Kita memakmurkan kita. Kita sebagai ketua keluarga dari rumah, kita kena apa ni didik anak kita supaya faham begitu. Jangan jadi hak pak kepada hak tak ada tu. Kalau duduk alik kanan tu, apa ni melapa alik kanan, melapa alik. Kita jalan ni. Supaya kita capai matlamat yang sebenarnya ialah matlamat hidup kita rukun negara aman dan damai. Anak-anak kita bukan yang lain. Banyak lagi masalah yang kita perlu kita perlu tunggu pada masyarakat. Masalah orang kita, orang Melayu kita. Orang Melayu kita banyak lagi. Masalah anak-anak muda kita terlibat dengan dana. Anak-anak muda kita terlibat dengan program-program yang lalu. Anak-anak muda kita yang kita kata, kalau anak-anak muda kita tercicir dalam kerajaan, terutama sekali orang Melayu. Dan ke mana kita nak tengok masyarakat Melayu? Kita tidak akan tercapai kalau kita sampai melawan ke hidup Melayu. Ada? Balik-balik juga tak ada Melayu. Kau macam kata, tak boleh kata Ustaz Idris Ahmad. Bukan orang lain. Dia sendiri pun jual tanah Melayu. Kenapa dia? Dia sekolah kepada
pihak apa ni penyakap yang PMX kita kata pokok penyakap dia pun bersekongkol betul tak? Jadi kita nak supaya bila KJN kita teguh, ekonomi kita teguh, kita nak sebagaimana PMX kita buat lah ni. Bila negara maju, negara punya imuhan lebih, matlamat dia, manfaat dia sampai ke rakyat. Bukan matlamat dia, manfaat dia sampai ke 2-3 orang pemimpin saja tak. Sampai ke rakyat. Macam mana? Kita buat. Ada kata berani PMX ni. Ada kata hak ustaz kata tak ni. Hak tai-tai ayat. Apa ada orang guna siasat daripada apa ni SPRM kita cita baru inilah golongan yang ambil manfaat daripada subsidi bersama rakyat. Jadi ni kalau boleh manfaat sampai kepada rakyat. Ini kerajaan yang kita perlukan. Bukan kerajaan hidup Melayu, hidup Islam, tapi bahagia melalui bajet komunitas. Jadi gitulah saya rasa perhati, alhamdulillah. InsyaAllah saya akan teruskan program-program yang ada. Sambil-sambil kita makan pagi ke, makan tengah hari ke, makan malam. Jadi selit dia dengar apa ni tajirah muda. Jadi alhamdulillah. Jadi mana-mana tak makan lagi, sila. Mana nak 2 orang, saya rasa ada lagi kita di sini. Bagus itu. Jadi saya terima kasih banyak-banyak pada adik kakak yang sudi datang, dia sudi bersama kita pada pagi ini, dan juga ada di Jatuh Pasrambo yang datang bersama untuk meraihkan. Saya rasa program ini saya rasa berjaya, dan insyaAllah saya akan bawa program ini ke pihak yang lebih tinggi. Kita akan bincang bagaimana supaya kita dapat manfaat daripada program ini untuk lebih banyak lagi program yang kita bawa. Jadi itulah kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.